Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah ya. Okey. Bertemu dengan video cikgu. Okey. Okey. Video ini berkenaan dengan kuis online kelab permainan bola baling SK Kem Padang. Ya. Yang mana akan bermula ya. Ada dua peringkat. Okey, peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama iaitu kamu perlu menonton video ini yang cikgu sediakan ini berkenaan dengan sejarah pengenalan dan peraturan permainan bola baling. Okey, untuk menyertai kuis ini kamu perlu untuk menguasai ya apa yang diterangkan dalam video ini. Ya. Okey. Ya, sekali lagi cikgu terangkan iaitu mengenai sejarah, pengenalan dan peraturan permainan bola baling. Okey, di mana ada dua peringkat cikgu cakap ada. Okey. Di mana peringkat yang pertama bermula daripada hari ini iaitu 11 Ogos 2021 hingga 24 Ogos 2021 ya. Kamu boleh ulang tengok sebanyak mana yang kamu suka ya video ini mengenai yang pertama sejarah. Okey. Okey, yang kedua pengenalan. Dan yang ketiga peraturan permainan bola baling lah ya. Okey, ni tiga ni ya. Kamu boleh ulang tengok banyak mana kamu nak tengok, banyak kali kamu nak tengok untuk kuasai ya. Okey, kerana di peringkat kedua nanti yang ni yang penting. Okey, di peringkat yang kedua nanti iaitu ya pada hari Rabu. Okey, Rabu ya 25 hari Ogos 2021. Okey ya. Mulanya cikgu nak buat waktu koko tapi waktu koko pada masa tu bukan kelab dan permainan. Okey. Dan cikgu rasa ada di kalangan kamu-kamu ni semua ya, ada yang menggunakan gadget ibu ataupun bapa ya. Jadi cikgu tak buat waktu koko lah pada petang. Cikgu akan buat buka online quiz tu bermula 8 malam hingga 8.40 malam. Okey, selama 40 minit ya cikgu akan buka ya. Okey, jadi kamu jawab ya, dengan siapa yang mendapat jawapan paling banyak betul, dialah yang akan kita pilih sebagai pemenang. Okey, mengenai pemenang cikgu akan terangkan selepas ini ya. Okey ya, okey ni. Kamu kena alert ya dengan tarikh ni. Okey, sekali lagi cikgu terangkan peringkat yang pertama 11 Ogos hingga 11 Ogos 2021 hingga 24 Ogos 2021. Okey, waktu untuk kamu tengok video cikgu ni, boleh ulang banyak kali ya. Khatamkan elok-elok mengenai sejarah, pengenalan dan peraturan permainan. Soalan berdasarkan pada video YouTube cikgu ni. Okey, dan kemudian pada peringkat yang kedua ni, pada hari Rabu 25 Ogos 2021, cikgu akan buka
sesi kuis. Kamu jawab secara online bermula daripada pukul 8 malam hingga 8.40 malam. 40 minit sahaja cikgu bagi. Ya, berusaha untuk mendapat sebanyak mungkin jawapan yang betul. Okey? Okey. Okey, baiklah ya. Okey ya. Ni. Mengenai konten ni lah. Okey, seterusnya ya, hadiah akan disediakan. Okey, ini berkenaan dengan hadiah. Hadiah ni kamu suka lah nak tengok ya. Okey, hadiah ya untuk penyertaan ini dibuka untuk ahli kelab bola baling sahaja. Okey, hadiah tempat pertama, tempat kedua, hadiah 1, tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat dan tempat kelima. Serta ada sagu hati. Sagu hati ada 5. Tempat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan kemudian ada sagu hati 5. Okey, ini untuk untuk setiap tahun. Maksudnya 1 2 3 4 5 dan sagu hati 5 untuk tahun 4. Dan 1 2 3 4 5 sagu hati 5 untuk tahun 5. Dan 1 2 3 4 5 dan sagu hati 5 untuk tahun 6. Peluang kamu banyak untuk memenangi hadiah tu. Okey, dan pemenang-pemenang juga, pemenang akan diberikan sijil untuk pemenang sahaja. Okey. Faham ni ya? Okey, baiklah ya. Okey, cikgu dah terangkan peringkat okey mengenai ini. Okey. Dan seterusnya ya. Okey, dan seterusnya selepas ini kita akan masuk kepada yang pertama ni, sejarah. Kemudian pengenalan, kemudian peraturan dan permainan. Okey? Oh, cikgu lupa. Hadiah-hadiah ni ya, kalau mengikut pada kita bergantung pada kelulusan. Hadiah-hadiah ni akan ni di peringkat awal akan diberikan bila kelas bersemuka dah ada nanti. Ini bergantung pada kelulusan pihak atasan. Okey? Okey, kita jumpa lagi video selepas ni mengenai sejarah. Okey, baiklah ya. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu sejarah. Sejarah bagaimana ya permainan bola baling ya, bola baling ataupun nama bahasa Inggerisnya iaitu handball. Ya. Bagaimana dia dimainkan apa itu kita tengoklah nanti lepas ni ya. Okey, kita tengok sejarah bola baling ataupun handball. Okey, permainan bola baling handball dia berasal daripada negara Eropah. Berasal dari negara Eropah. Okey, ya, permainan ini berasal daripada negara Eropah ya. Dan kemudiannya ya. Okey, dan kemudiannya permainan ini permainan ini ya berasal daripada Eropah dan ia telah diubah suai daripada permainan-permainan asak seperti Szeksa Hasenka di Denmark dan Korbal serta Rafball di Jerman. Okey, dia telah di permainan ni ya, permainan bola baling ni dia tengok permainan contoh macam permainan Szeksa Hasenka. Hasenka daripada Denmark. Cikgu tulis D ya, daripada Denmark. Lepas tu dia tengok permainan Korbal. Korbal
dan Rahball daripada negara Jerman. Okey, dia tengok permainan ni, ya. Tengok permainan ni dan kemudian telah diubah suai menjadi permainan bola baling. Okey. Okey. Okey, permainan-permainan ini, ya, pernah menjadi sukan yang popular di negara-negara Eropah pada suatu masa dahulu ni. Permainan Zeska, Hesanka, Korbal dan Rahball, ya, pernah menjadi permainan yang sangat popular di negara Eropah suatu ketika dahulu. Okey, ya, daripada permainan ni dia ubah suai menjadi permainan handball ataupun bola baling. Okey. Seterusnya, ya, pada semasa Perang Dunia Pertama, permainan ini pada Perang Dunia yang pertama, ya, mula dimainkan. Permainan ini membabitkan 7 orang pemain sepasukan dan dikenali sebagai Torball pada tahun 1917, ya. Ya, mula-mula, ya. Mula dikenali sebagai nama Torball. Okey. Pada tahun 1917, ya, di mana dimainkan 7 orang. 7 orang satu pasukan. Okey. Okey. Baiklah, ya. Okey. Okey, dan seterusnya. Okey. Dan seterusnya. Okey. Silap cikgu di sini, ya. Okey, dikenali sebagai Torball. Okey. Tak ada tahun. Okey, seterusnya pada tahun 1917, ya, bilangan pemain dalam permainan ini, bilangan pemain, ya, dalam permainan ini diubah. Diubah menjadi 11 orang satu pasukan. Ya, pada tahun 1917, okey, bilangan pemain daripada 7 orang, ya, diubah kepada 11 orang satu pasukan, ya. Dan dimainkan di padang apa? Padang bola sepak. Okey. 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 Ingat, yang ni. Mana dah tahu akan ditanya ke. Okey. Dan seterusnya. Ya. Okey, bilangan pemain 11 orang satu pasukan dan dimainkan di padang bola sepak ni diperkenalkan di Jerman. Diperkenalkan di Jerman oleh Heiser. Okey, di Heiser dan mula dikenali pada waktu itu, ya, pada tahun 1917 ni, ya, mula dikenali sebagai nama handball, iaitu bola baling. Okey. Ingat, ya, pada 1917 ni diperkenalkan di Jerman, ya. 11 orang satu pasukan. Okey, dimainkan di padang bola sepak. Okey, dan namanya mula dikenali sebagai handball pada tahun 1917. Okey. Yang mula-mula ni kita tak tahulah tahun bila, ya. Okey. Dan kemudian
Mengikut sejarawan Rusia, okey, ya, mengikut sejarawan Rusia. Sejarawan. Ni pakar sejarah Rusia lah. Ya. Okey, permainan ini, permainan ini, permainan 7 sepasukan. Okey, permainan ini 7 sepasukan dimajukan. Ya, dah diperkenalkan oleh Hazel ni. Sebagai nama handball. Kemudian mengikut sejarawan Rusia ni, okey, ya. Permainan ni 7 orang satu pasukan yang bermain di dalam gelanggang tu, ya, dimajukan oleh Edward Melly. Edward Melly, M-A-L-Y. Okey, Melly pada tahun 1909 di Kharkov. Okey. Ni. Ya, sedikit berkenaan dengan sejarah bola. Sejarah bola baling. Okey? Inilah dia. Ya. Ya. Kita terangkan sekali lagi ya. Okey, mula diperkenalkan di Eropah, diubah suai daripada permainan Zeska Hasenka yang popular di Denmark dan Korbal dan Rahball yang terkenal di Jerman. Ya, dia ubah menjadi permainan bola baling. Okey, mula-mula ya, masa dia ubah tu dia kenali sebagai Torball. Dimainkan 7 orang satu pasukan. Okey, kemudian pada 1917 bilangan pemain telah ditukar kepada 11 orang satu pasukan dan dimainkan di padang bola sepak. Okey. Yang mana pada tahun 1917 ni diperkenalkan di Jerman oleh Hazel. Diperkenalkan di Jerman oleh Hazel. Okey. Dan pada waktu itulah permainan ni dikenali sebagai nama handball. Okey, dan satu lagi mengikut sejarawan Rusia, permainan 7 orang satu pasukan yang bermain dalam padang. Ya. Dimajukan oleh Edward Molly. Ya, dah diperkenalkan tu. Okey, kemudian dimajukan lagi oleh Edward Molly pada tahun 1909 di Kharkov. Okey, tu berkenaan dengan sejarah bola baling. Okey, kamu katakan ni mungkin ya ada soalan daripada sini. Okey. Kita bertemu lagi nanti sekejap lagi mengenai perkembangan sukan bola baling di Malaysia mungkin. Okey. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan perkembangan sukan bola baling di Malaysia. Okey, baiklah. Okey, perkembangan sukan bola baling di Malaysia. Sukan bola baling di Malaysia ya. Okey, di peringkat kebangsaan, iaitu ya, peringkat Malaysia lah. Okey, di peringkat kebangsaan. Okey, di peringkat kebangsaan, permainan bola baling diperkenalkan pada tahun pada tahun 1976. Ya. Okey, diperkenalkan pada mulanya kepada sekumpulan guru dan pelajar. Okey. Kepada sekumpulan guru dan pelajar. Okey. Okey. Okey, perkembangan sukan bola baling di Malaysia di peringkat kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1976. Okey, mula-mula sekali diperkenalkan kepada sekumpulan guru dan pelajar oleh diperkenalkan oleh Encik Lim Hock Han. Encik Lim Hock Han. Okey. Yang mana ketika itu Encik Lim Hock Han ni
bertugas sebagai pengarah, ya. Bertugas sebagai pengarah bahagian sukan di Pejabat Pendidikan Selangor, ya. Pejabat Pendidikan Selangor, dan kemudian daripada Pejabat Pendidikan Selangor dia bertugas di Universiti Malaya. Okey, ya. Ni perkembangan awalnya. Mula-mula diperkenalkan di Malaysia, ya, oleh siapa? Encik Lim Hock Han. Okey, kemudian kemudian seterusnya bagi mengembangkan lagi sukan bola baling ini di Malaysia, ditubuhkan satu jawatan kuasa kerja, ya. Jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan. Jawatan kuasa kerja bola baling ditubuhkan pada tahun di jawatan kuasa kerja ditubuhkan, ya, dipengerusikan oleh siapa ni? Encik Chia Hai Su. Encik Chia Hai Su dari dia ni daripada unit pendidikan jasmani dan sukan, ya. Okey. Di mana? Unit pendidikan jasmani dan sukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pada waktu itu ditubuhkan, jawatan kuasa ni, ya, ditubuhkan pada tahun 1978. Okey. Bagi mengembangkan ni, ya. Telah ditubuhkan satu jawatan kuasa kerja bola baling ni ditubuhkan dan dipengerusikan. Pengerusi pertama dia Encik Chia Hai Su daripada unit pendidikan jasmani dan sukan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1978. Okey, kemudian bertitik tolak daripada penubuhan jawatan kuasa ni, ya, berbagai-bagai, ya, sejak daripada ni berbagai-bagai kursus, ya, kursus bola baling, ya. Bola baling. Okey, daripada aspek pengenalan permainan, pengenalan permainan, pengadilan. Okey, pengadilan dan kejurulatihan dijalankan, ya, untuk guru-guru. Ya, dijalankan untuk guru-guru, ya. Jadi bila dijalankan untuk guru-guru, maka dapat mempopularkan permainan ini di kalangan pelajar sekolah. Okey, fokusnya untuk pelajar sekolah, ya. Fokus kepada pelajar sekolah. Okey, kita nak kembangkan sesuatu tu, kita fokuskan pada pelajar sekolah. Dan kemudian daripada situlah, ya, berkembang, ya, ke peringkat yang seterusnya. Okey. Okey, baiklah. Dan kemudian, ya, ni mula-mula dia berkembang. Okey, dan kemudian selepas tu, ya, selepas itu pada tahun 1984, sekejap.
Okey, pada tahun 1984 ya, Persekutuan Bola Baling Olimpik Malaysia. Bola Baling Olimpik Malaysia telah ditubuhkan, ya, ditubuhkan. Okey, telah ditubuhkan. Ya, dan kemudian dan seterusnya, ya, seterusnya menjadi ahli gabungan. Ahli gabungan apa ni? Okey, seterusnya menjadi ahli gabungan MOM, Majlis Olimpik Malaysia. Okey. Okey. Mengapa dia menubuhkan Persekutuan Bola Baling Olimpik Malaysia dan seterusnya menjadi ahli gabungan Majlis Olimpik Malaysia. Okey. Langkah ini, ya, bertujuan untuk memesatkan lagi memesatkan lagi perkembangan sukan ini ke seluruh negara. Okey, memasakkan perkembangannya ke seluruh negara. Okey. Okey. Sungguh pun permainan bola baling Olimpik telah dipertandingkan di peringkat kebangsaan antara sekolah pada tahun 1979 buat kali pertamanya. Okey? Kali pertama. Kali pertama permainan bola baling Olimpik ini, ya, permainan bola baling ini dipertandingkan di peringkat kebangsaan antara sekolah. Dipertandingkan di peringkat kebangsaan antara sekolah. Okey, pada tahun 1979 untuk kali yang pertama, ya. Dipertandingkan di peringkat kebangsaan antara sekolah pada tahun 1979. Okey. Okey, walaupun dipertandingkan pada peringkat kebangsaan antara sekolah pada tahun 1979, tapi pada 1987 barulah sukan ni diterima. Barulah sukan ni diterima sebagai salah satu permainan anjuran MSSM. Okey, diterima sebagai sukan anjuran MSSM. MSSM ni apa? Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Dia pada tahun 1987 diterima sebagai sukan anjuran MSSM untuk peringkat kebangsaan. Okey. Ingat tu, mana tahu masuk dalam kuis. Okey. Okey, baiklah, ya. Okey. Ya, ni dia punya perkembangan. Okey. Okey, diperkenalkan jatuhan kuasa pertama. Daripada penubuhan jatuhan kuasa ni macam-macam lah kursus, ya, diberikan pada guru-guru, ya, tumpu pada pelajar sekolah. Okey, pada tahun 84 apa yang terjadi, ya, MOM ni Majlis Olimpik Malaysia, kemudian dipesatkan lagi. Okey, 87 barulah diterima sebagai sukan anjuran MSSM di peringkat kebangsaan. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Okey, sambungan lagi. Okey. Okey, pada tahun 1994 apa yang berlaku? Okey, pada tahun 1994
Ya, Persekutuan Bola Baling Malaysia. Persekutuan Bola Baling Malaysia. Saya buat ringkasan. PBBM, Persekutuan Bola Baling Malaysia. Ya. Sekejap ya. Okey. Apa dia buat persekutuan ni? Dia telah menganjurkan dia telah menganjurkan kejohanan bola baling antara kelab-kelab negara Commonwealth. Telah menganjurkan pertandingan bola baling antara kelab negara Commonwealth. Ya. Okey, ya, negara-negara yang mengambil bahagian terdiri daripada negara Bangladesh, England, India, Kenya, Nigeria, New Zealand dan Malaysia. Okey? Kelab negara Commonwealth. Negara Commonwealth ni apa? Okey. Negara Commonwealth ni ialah negara yang pernah dijajah oleh British. Ya. Okey. Okey, baiklah ya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, selain itu, Persekutuan Bola Baling Malaysia telah menghantar seterusnya Persekutuan Bola Baling Malaysia menghantar Encik Lam Fei Eng. Okey, Encik Lam Fei Eng. Dia ni siapa? Jurulatih. Jurulatih untuk mengikuti dia untuk mengikuti kursus. Kursus kejurulatihan. Dia Encik Lam Fei Eng ni jurulatih Malaysia lah, ya. Dihantar ya untuk mengikuti kursus kejurulatihan antarabangsa di mana? Di University Leipzig. Leipzig. Mana ni? Jerman. Okey? Okey? Tujuan dihantar macam biasalah untuk memperkembangkan lagi bola baling di peringkat Malaysia. Ya? Okey, baiklah ya. Okey, seterusnya ya. Perkembangan dia ya. Okey, kita lihat okey ya. Tahun 1994 Persekutuan Bola Baling Malaysia telah menganjurkan pertandingan bola baling antara kelab-kelab negara Commonwealth yang disertai oleh kelab-kelab daripada negara Commonwealth lah, negara yang pernah dijajah oleh British, antaranya Malaysia ya. Okey, dan kemudian Encik Lam Fei Eng, jurulatih Malaysia, telah dihantar untuk mengikuti kursus kejurulatihan antarabangsa di University Leipzig, Jerman. Okey? Okey, baiklah. Seterusnya, kita lihat perkembangannya di peringkat sekolah dan maktab. Okey, kita tengok perkembangan bola baling di peringkat sekolah dan maktab. Okey, baiklah. Sekejap. Okey, seterusnya di peringkat sekolah. Okey, di peringkat sekolah MSSM, Majlis Sukan Sekolah Malaysia anjurkan 2 kursus. Ya, 2 kursus apa? Bola baling lah. Baling bertujuan untuk latih guru-guru, ya,
guru-guru dari semua negeri di Malaysia dalam aspek kepengadilan dan kejurulatihan. Okey. Okey, baiklah ya. Okey. Kursus pertama. Kursus pertama yang ni kepengadilan dan jurulatih untuk guru-guru tu. Kursus pertama diadakan di mana? Di kompleks TUDM di Lumut. Di Lumut, Perak. Okey, pada tahun 1985. Ya, bagi melatih guru-guru yang berminat menjadi jurulatih dan pengadil ya pada tahun 1985. Ya. Okey, dan kemudian seterusnya. Okey, pada tahun 1986 pula diadakan satu lagi kursus. Satu lagi kursus telah diadakan untuk juga untuk guru-guru. Guru-guru yang berminat lah ya. Yang ingin menjadi pengadil. Ya, pada tahun 85 yang nak jadi pengadil dan jurulatih. Pada tahun 1986 satu kursus diadakan untuk guru-guru yang berminat untuk menjadi pengadil bola baling. Ya. Di mana dia diadakan? Diadakan di sekolah menengah. Sekolah menengah Sains Selangor. Di Kuala Lumpur. Sekolah menengah Sains Selangor ni di Kuala Lumpur. Seterusnya. Nanti kita sambung. Seterusnya di peringkat maktab. Di peringkat maktab perguruan ya. Maktab perguruan ni untuk latih cikgu-cikgu lah. Di peringkat maktab perguruan, permainan bola baling telah mula aktif dan dipertandingkan dalam Pesta Rama. Pesta Rama. Pesta Rama maktab. Dipertandingkan dalam Pesta Rama maktab pada tahun 1985. Pesta Rama ni pertandingan antara maktab lah, pertandingan sukan antara maktab ya pada tahun 1985. Dan seterusnya pada tahun 1986 ya. 45 orang pensyarah. Pensyarah maktab. Pensyarah maktab perguruan telah menghadiri satu kursus kepengadilan dan jurulatih. Mereka ni 45 orang pensyarah maktab telah dihantar untuk menghadiri kursus kepengadilan dan jurulatih. Dalam usaha nak memperkenalkan dan mempopularkan permainan ni di kalangan penuntut maktab ya, daripada pensyarah bagi ilmu pada cikgu, guru-guru pelatih, dan kemudian guru pelatih tu pergi mengajar di sekolah, bagi pula pada murid-murid. Itulah dia ya mengenai perkembangan sukan bola baling di
Malaysia. Okey, baiklah ya. Okey, itu berkenaan dengan sejarah dan kemudian pengenalan perkembangan sukan bola baling di Malaysia. Okey, seterusnya lepas ni kita akan pergi kepada pengenalan dia. Tadi sejarah tadi, cerita pasal sejarah. Okey, seterusnya kita akan pergi pada pengenalan nanti lepas ni. Okey. Kita jumpa lagi. Okey, baiklah. Okey, sekarang ni. Ni. Cikgu dah lukiskan secara asasnya. Ya, ini ialah whiteboard. Whiteboard. Ya, tapi cikgu dah lukis gelanggang bola baling. Okey, baiklah. Cikgu akan bagi penerangan yang asas dulu ya. Okey, ini ialah gelanggang bola baling ya. Gelanggang bola baling. Saya dia macam ni. Dia macam ni. Okey, ada goal 2. Ya, ada garisan tengah. Garisan tengah ni dia akan bahagilah sama besar antara belah sini dengan belah sini. Okey ya. Okey, dan kemudian cikgu akan terangkan saiznya dahulu. Okey. Saiz gelanggang bola baling, okey, panjangnya daripada sini sampai ke sini. Okey, saiznya panjangnya ialah 4000 ya Allah, 4000 cm. 4000 cm ya, dah panjang daripada sini sampai sini. Ya, 4000 cm. Okey. Okey? Faham ya? Okey, kemudian daripada sini ya, yang cikgu tunjuk ni sampai ke sini ni, ya. Okey, sampai ke sini. Panjangnya ialah berapa? 2000 cm. Okey? Panjang 4000 cm, lebar 2000 cm. Okey, tu yang asas. Ya, saiz dia ada garisan tengah. Ya, ada goal 2 biji. Ni. Cikgu terangkan ni ya. Okey, ini yang ni. Goal. Ni. Dalam bola sepak pun ada juga ni. Benda. Tapi bola sepak persegi. Ni bulat. Melengkung separuh bulatan. Ini dia panggil apa? Yang cikgu tunjuk ni. Jari cikgu ni. Ini dipanggil garisan kawasan gol. Ya. Okey, cikgu tunjuk. Cikgu tulis. Ya. Ni. Saya tunjuk kat sini ya. Garisan kawasan gol. Okey, garisan kawasan gol. Yang ni ialah garisan kawasan gol. Okey, kita mulakan daripada tu. Okey, kemudian yang ni. Ni. Ya, kalau ikut yang maklumat yang ada pada cikgu ni, okey, ni ialah garisan kawasan gol. Garisan kawasan gol. Maksudnya bukan tempat penalti ni ya. Bukan tempat penalti ni ya. Okey. Dia ada satu garisan kat sini. Yang ni yang penalti ni. Yang ni garisan kawasan gol juga. Saiz dia cikgu tulis sini. 15 cm. Panjang dia ni. Okey. Okey, kita dah mula ni kan. Okey, dah tahu yang ni. Okey, seterusnya kita pergi atas sikit. Ni. Yang ni barulah namanya garisan penalti. Okey ni. Garisan penalti. Sebut betul-betul penalti ya, bukan jenalti. Penalti.
cm. Okey, panjang dia. Ya, saiz dia, panjang dia. Tulis sini 100 cm. Okey? Sama ni. Okey. Garisan go dah. Yang ni dah tahu, yang ni dah tahu. Okey, yang ni pula. Yang kat luar ni. Yang dekat luar ni, yang ni ialah okey ya. Ni betul. Dah. Yang ni namanya garisan balingan percuma. Okey, garisan balingan percuma. Kalau dapat balingan percuma, dia akan bermula pada ni lah, dekat garisan ni. Ya? Okey, balingan percuma ni dia adik sikit daripada penati. Penati di sini. Dapat balingan percuma, dia mula di sini, di garisan ni. Okey. Okey, kita naik lagi, ya. Okey, seterusnya. Yang ni benda apa ni? Okey, baiklah. Yang di sini ni, sebelum saya terangkan yang di sini ni, saya kena terangkan yang dekat sini ni. Dalam pasukan pasukan bola baling, pasukan bola baling ke, pasukan bola sepak ke, pasukan bola keranjang ke, ada pemain dalam bola baling dipanggil pemain gantian. Macam mana nak ganti apa nanti akan diterangkan. Okey. Jadi di sini ni, yang ni, saya bulatkan ini. Ni ialah bangku untuk pemain gantian. Yang ni pun sama saya tak tulis awak kena tulis ni. Pemain untuk bangku untuk pemain gantian. Sebab dalam bola baling ni dia selalu berganti-ganti. Ya. Okey, seterusnya yang ni yang tengah ni. Yang tengah ni ialah meja untuk penjaga masa dan pencatat. Meja saya tulis sini, tulis warna lain. Okey, meja untuk penjaga masa, dan pencatat. Okey, ni bangku untuk pemain gantian, yang ni meja untuk penjaga masa dan pencatat. Okey. Lepas tu baru kita boleh pergi pada ni. Benda ni cikgu buat. Okey. Yang ni ya. Ukuran dia daripada sini sampai ke sini, ya, 445 cm. Okey, sama juga yang ni pun. Ya. 445 cm. Okey. Apa garisan tu? Okey, garisan ni ialah garisan ni. Sama garisan ni dengan garisan ni. Ni ialah garisan apa? Penggantian pemain. Garisan penggantian pemain ni macam mana? Okey, maksudnya pemain untuk gantian ni, yang dalam ni lelah, dia keluar, ganti dengan orang lain. Bila dia ganti tu, dia mesti melalui kawasan ni. Tak boleh nak ganti ikut sini, ikut belakang ni. Tak boleh. Dia mesti ikut sini. Kalau dia ganti kat tempat lain, akan dikira salah lah. Bukan dikira kalah, dikira salah. Okey? Jadi dia akan masuk ganti kat sini. Dia akan bertukar ganti sini. Sini keluar, terus masuk.
Di sini, di kawasan antara kawasan ni. Ya. Yang sini ni untuk belah sini. Yang ni untuk belah sini. Jangan mubah yang sini ni ganti sini ada. Dia di kawasan masing-masing. Okey. Seterusnya. Okey. Cikgu akan terangkan kita dah buat ni. Okey. Tertinggal pula. Okey. Daripada ni garisan benda ni panggil ni garisan apa tadi, balingan percuma ni. Ya, garisan balingan percuma ni ke sini. Ya, jarak dia berapa ni? Dia punya jarak 700 cm. Okey. Dan seterusnya daripada sini ke garisan go ni ini 400 cm. Okey. Daripada sini sampai ke sini ni 700 cm. Daripada sini ni sampai ke ni 400 cm. Okey. Dan seterusnya okey, jejari. Jejari untuk ni separa bulatan ni apa ni? Garisan gol. Saya guna warna hitam lah. Okey, dia punya jejari daripada tengah. Daripada tengah ya. Jejari dia daripada tengah ni ke garisan gol ni. Okey. Jejari dia sama dengan 600 cm. Kenapa cikgu? Yang ni 400 cm. Yang ni 600 cm. Ni awak kena tahu. Ini jejari. Dia daripada tengah ni ke sini 600, ke sini 600, ke sini 600, ke sini 600. Kenapa yang ni 400 cm? 400 cm daripada sini ke sini sahaja. 400 cm. Ni lain pula ukuran dia. Ni lain pula ukuran dia. Dia yang ni je. Okey. Seterusnya, jejari lagi. Jejari ni ke garisan balingan go ni. Jejari dia berapa cm? 900 cm. Maksud dia daripada sini ke sini 900, sini ke sini pun 900, sini ke sini pun 900. Jadi ke mana-mana dalam ni 900. Yang ni ke sini je 700. Ni ke sini lain dah. Okey, faham tu? Okey. Faham Okey. Okey, seterusnya kita akan bercerita tentang bola yang digunakan untuk permainan bola baling ya. Okey, baiklah ya. Okey, bola yang digunakan untuk permainan bola baling haruslah berbentuk bulat dan diperbuat daripada kulit atau getah yang berwarna yang tidak terlalu keras. Tidak terlalu keras ya. Berat dan lilitan bola. Okey, berat dan lilitan bola. Okey, berat dan lilitan bola adalah seperti berikut. Okey, untuk lelaki dan remaja lelaki ya. Lelaki dan remaja lelaki ya yang berumur 16 tahun ke atas. Okey, bolanya saiz 3. Okey, bolanya saiz 3 dan beratnya beratnya antara 425 gram hingga 475 gram. Okey, lilitan pula antara 58 cm hingga 60 cm. Itu. Bola untuk remaja lelaki 16 tahun dan ke atas. Okey, seterusnya untuk
wanita dan remaja wanita. Ya, sama juga pula dah. Okey, 14 tahun ke atas. Okey. Wanita dan remaja perempuan 14 tahun ke atas dan remaja lelaki. Ya, dan remaja lelaki 12 hingga 16 tahun. Okey. Okey, ni bolanya saiz S. Ya. Dia punya berat berat 325 gram hingga 375 gram. Okey, lilitannya pula antara 50 hingga 52 cm. Okey. Okey, seterusnya bola ni biasanya 2 biji untuk satu perlawanan. Ya, yang bola ni disahkan oleh pengadil. Okey, bola yang digunakan dalam sesuatu perlawanan tidak boleh ditukar ganti kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Okey, biasanya 2 biji untuk setiap perlawanan lah. Satu-satu perlawanan tu setiap game perlawanan. Ya. Okey, bola tidak boleh diganti. Ya. Tidak boleh diganti, melainkan atas sebab-sebab yang tertentu. Okey, di peringkat antarabangsa hanya bola yang ditandakan dengan logo IHF, International Handball Foundation. Ya, Kesatuan Bola Baling Antarabangsa dibenarkan dalam satu pertandingan. Okey, ini berkenaan dengan bola. Ya, bola mestilah bulat, dibuat daripada kulit ataupun getah, tidak terlalu keras. Okey, kemudian ni ukuran dia, berat dan lilitan bola ni. Ya, untuk lelaki dan remaja lelaki 16 tahun ke atas. Ya, dia punya ukuran wanita dan remaja wanita 14 tahun ke atas dan remaja lelaki 12 hingga 16 tahun. Okey, ini bolanya. Okey. Biasanya 2 biji bola untuk setiap perlawanan. Ya. Tidak boleh diganti melainkan sebab-sebab yang tertentu. Contohnya macam petah ke apa. Okey. Ya, untuk perlawanan antarabangsa mesti ada cop IHF. Ya, International Handball Foundation. Ya, Kesatuan Bola Baling Antarabangsa. Dibenarkan. Okey, itu untuk bola. Alamak. Okey, ni bola. Okey. Ni ukuran ni. Okey, itu untuk bola. Seterusnya kita akan pergi selepas ni. Okey, kita akan pergi kepada tiang gol. Okey. Tiang gol. Okey, tiang gol. Okey, tiang gol pula. Kejap Okey, tiang gol pula diletakkan di tengah-tengah garisan gol. Dia mesti diletakkan tengah-tengah garisan gol. Okey, tiang gol terdiri daripada 2 batang tiang tegak yang panjangnya 3 meter. Okey, 3 meter panjang dan 2 meter tinggi. Okey, kedua-dua tiang ini disambungkan oleh sebatang palang 4 segi yang panjangnya sambung dengan palang yang panjang saiz 4 segi, panjangnya 3.16 meter panjang. Okey. Okey, seterusnya tiang gol diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik. Okey, bahan sintetik ya yang serupa dengan dan dicat dengan warna yang sama dengan ukuran 28 cm. Ya, di bahagian lain tiang gol dan palang ialah 8 cm. Okey, itu dia. Okey.
Tiang gol diletak di tengah-tengah garisan gol. Okey, kemudian ada dua batang tiang kiri dan kanan. Okey, panjang dia 3 meter. Panjang dia antara ni tiang gol kan. Panjang dia 3 meter. Okey, dan kemudian tinggi dia 2 meter. Okey. Kemudian palang dia ni disambung berukuran 3.16 meter panjang. Okey, dan kemudian tiang gol ni dibuat dengan kayu ataupun bahan sintetik. Ya. Dicat dengan warna yang sama pada ukuran 28 cm. Ukuran 28 cm tu dia tu kan, belang-belang tu kita kena cat lah, ya. Dia panggil lain tiang gol dan palang ialah 8 cm. Okey ni, ya. Berkenaan dengan tiang gol. Okey, baiklah. Okey, seterusnya kita tengok pada pemain dan pakaian pula. Okey, seterusnya ya. Okey, pakaian untuk pemain lelaki. Ya, pakaian untuk pemain lelaki dan pemain perempuan. Okey. Mestilah terdiri daripada baju. Kita pakai baju baju lengan pendek. Dia mengikut peraturan dia mesti pakai baju lengan pendek atau panjang. Boleh pakai lengan pendek atau lengan panjang. Ya. Pakai baju, lepas tu seluar. Okey, seluar. Seluar pendek. Seluar mestilah seluar pendek. Ya. Stoking. Okey, stoking dan kasut biasa ataupun boot. Ya, kasut biasa atau boot. Ya. Semua pemain gelanggang hendaklah berpakaian serupa. Pakaian serupa ya untuk satu pasukan ya, takkan pakaian lain tak. Pakaian serupa untuk satu pasukan kecuali penjaga gol yang perlu memakai warna pakaian yang berlainan daripada pemain lain dan pasukannya dan pemain pasukan lawan. Pemakaian segala alat yang dianggap berbahaya, ya. Pemakaian alat berbahaya. Ya, berbahaya. Atau dianggap berbahaya kepada pemain-pemain adalah tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Setiap pasukan bola baling perlu terdiri daripada 12 orang pemain. 12 orang pemain. Satu pasukan. Okey, 12 orang pemain satu pasukan, iaitu 10 orang pemain gelanggang dan 2 penjaga gol. Ya, 10 pemain gelanggang, 2 penjaga gol. Okey, pemain-pemain dibenarkan memakai jersey bernombor 1 hingga 20. Ya, antara 1 hingga 20. Nombor 1, 12 dan 16 dikhaskan untuk penjaga gol sahaja. Okey, nombor 1, 12, 16 untuk penjaga gol. Ya, nombor 1 hingga 20 yang lain, pemain lain boleh pakai. Okey, tu berkenaan dengan pemain dan pakaian, ya. Okey, saya terangkan sekali lagi. Okey, pakaian pemain lelaki dan perempuan mestilah baju lengan panjang ataupun pendek. Okey, berseluar pendek, pakai stoking, pakai kasut biasa ataupun boot. Okey, setiap pasukan pakaian mesti serupa kecuali penjaga gol. Mesti pakai warna lain daripada pasukan dia dan pasukan pihak lawan. Okey, nombor
1 hingga 20 boleh pakai. Tapi 1, 12, 16 dikhaskan untuk penjaga gol. 12 pemain untuk satu pasukan. 10 pemain yang bermain untuk main yang lain. Okey. 2 untuk penjaga gol. Pemakaian alat yang berbahaya tidak dibenarkan. Okey, itu berkenaan dengan pemain dan pakaian. Okey. Assalamualaikum. Okey, kita sambung seterusnya. Okey, mengenai kemahiran asas bola baling. Okey, kemahiran asas bola baling ada 8. Ya, iaitu yang pertama berlari, melompat, hantaran bola. Okey, menyambut bola. Menyambut bola, menggelecek bola dengan tangan. Menggelecek bola dengan tangan. Okey, mengadang, menjaring, dan menjaga. Okey, ini ya 8 kemahiran asas permainan bola baling ya. Kamu kena pandai berlari, pandai melompat, pandai menghantar bola, pandai menyambut bola, pandai menggelecek bola dengan tangan, pandai mengadang, pandai menjaring dan pandai menjaga gol untuk penjaga gol lah. Ya, okey, ini 8 8 kemahiran asas bola baling ya. Okey, baiklah. Okey, dalam video ni ya, cikgu akan memfokuskan ya hanya kepada 3 kemahiran asas ya. Okey. Kemahiran asas. Okey. Cikgu akan fokuskan kepada 3, iaitu kemahiran membuat hantaran bola. Okey. Kemahiran yang kedua menangkap bola. Okey, dan kemahiran yang ketiga menjaring. Okey, 3 ni lah ya. Apa tu kemahiran asas untuk kamu bermain bola baling. Okey, kemahiran yang pertama. Okey. Kita pergi kepada kemahiran yang pertama. Okey, kemahiran yang pertama iaitu membuat hantaran bola. Okey, membuat hantaran bola ni okey, ada 5 ya. Hantaran asas iaitu hantaran yang pertama hantaran bahu. Okey, hantaran lantun. Ya, lantun. Seterusnya hantaran aras dada. Okey, hantaran lompat dan hantaran si. Okey, ada 5. Ya, okey, 5 asas hantaran. Ya, okey, kita akan fokuskan pada asas hantaran dia. Okey, kita tengok satu per satu. Okey. Okey, mula-mula tadi ialah hantaran bahu. Okey, hantaran bahu ya, cara menghantar bola yang sering digunakan oleh pemain dalam permainan bola baling. Biasanya cara ini dilakukan semasa membuat hantaran jauh. Ya, biasanya buat hantaran jauh lah. Okey, buat hantaran jauh dia akan hantar paras bahu baling secara paras bahu. Kelebihan cara ini ialah persediaan hantaran ini boleh mengelirukan pihak lawan. Dari keadaan bersedia, pemain boleh terus menggelecek, menjaring, menukar hala hantaran atau memusingkan badannya. Okey, itu hantaran bahu. Okey, seterusnya ialah hantaran lantun. Di mana
Masa kamu membuat hantaran ini dilakukan apabila membuat hantaran secara mengejut. Kelemahannya adalah bola itu dapat disekat oleh pihak lawan yang bertindak balas pantas. Hantaran ini biasanya dilakukan dengan sebelah tangan. Ya, dilantun sebelah tangan. Okey, dilantun. Bam dulu dah, ya. Okey, ya. Tu baru 2. Dia ada 5 dia kan. Okey, seterusnya hantaran aras dada. Okey, hantaran aras dada pula ia berasal daripada kemahiran yang sama dengan permainan bola keranjang, sesuai untuk hantaran jarak dekat. Sesuai untuk hantaran jarak dekat. Okey, kejap. Sesuai untuk hantaran jarak dekat di aras dada. Pergerakan bola itu adalah hasil tolakan dari jari-jari tangan. Tangan hendaklah ikut lajak di akhir tolakan. Okey, seterusnya kita tengok hantaran hantaran lompat. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana untuk hantaran lompat. Okey, hantaran lompat ialah satu lagi gerak keliru yang berasal dari permainan bola keranjang. Biasanya apabila seorang penyerang melompat untuk menjaring, tidak berpeluang membuat demikian, ia akan membuat hantaran terus kepada kawannya supaya bola tidak terlepas pada pihak lawan. Okey, hantaran lompat ini dibuat secara melompat. Okey, itu ya, senang. Okey, seterusnya hantaran sisi, ya. Hantaran sisi. Okey, hantaran sisi ialah cara hantaran sisi juga digunakan bila membuat hantaran jarak dekat dan pantas. Pemain tidak perlu memusingkan badannya untuk menghadap ke arah penerima hantarannya. Apabila hantaran sisi dilakukan, hantaran cara ini banyak melibatkan pergelangan tangan, ya, dan memang sesuai bagi pemain yang mempunyai tapak tangan yang besar. Melibatkan pergelangan tangan, kena kuat. Okey, itu ialah kemahiran asas hantaran bola, ya. Okey, baiklah, seterusnya kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran menangkap bola. Okey, kemahiran menangkap bola. Okey, prinsip utama dalam menangkap bola ialah mengawal, kawal, matikan kelajuan bola. Ya, bila kita tangkap tu kita akan mematikan bola, ya. Matikan bola dan mematikan kelajuan bola sama. Okey, seterusnya bila kita menangkap tu mesti pegang dengan baik, ya, dan terus mengawalnya dengan menggunakan kedua-dua belah tangan yang berkedudukan relax. Kena tenang. Okey, berbagai cara tangkapan boleh dilakukan dan paling penting ialah setiap tangkapan hendaklah dilakukan dengan tepat tanpa mengira kelajuan atau jenis hantaran yang dibuat oleh rakan. Bagaimanapun tangkapan yang tepat dan betul bermula daripada lontaran atau hantaran yang tepat dan sempurna. Untuk menangkap bola dengan tepat dalam apa jua keadaan dan situasi permainan, seorang pemain mestilah memberikan perhatian pada faktor-faktor berikut. Okey. Faktor yang mesti diberikan penekanan bila menangkap bola. Bila menangkap bola, okey, ya, faktor, ya, ada 7 faktor, ya. 7 faktor. Yang pertama, penglihatan. Pemain hendaklah fokus pada penghantarnya, ya. Penglihatan.
Okey, seterusnya kedua-dua belah tangan direnggangkan dan dihulurkan ke arah bola, ya. Tangan renggang. Baru senang nak tangkap. Okey, dan seterusnya yang ketiga, tangan dan jari hendaklah dalam kedudukan terbuka, ya. Tangan dan jari kedudukan terbuka. Okey, seterusnya, setelah berjaya ditangkap, bola hendaklah dirapatkan ke dada dalam kedudukan selamat, ya. Bola rapat ke dada, ya. Supaya apa? Supaya orang lain tak boleh rebutlah daripada kita. Okey, seterusnya yang kelima, kedudukan sebelah kaki hendaklah ke depan dan harus berjarak seluas bahu dengan kaki belakang. Okey, kekuda kaki mesti kuat. Ya. Kekuda kaki mesti kuat. Okey, seterusnya, sepanjang pergerakan untuk menangkap bola, pemain hendaklah berada dalam kedudukan seimbang, ya. Kedudukan kita mesti seimbang. Okey, dan nombor 7, bola yang diterima berada di atas pinggang perlu ditangkap dengan tangan terbuka dan jari-jari menunjuk ke atas dengan ibu jari membentuk W di belakang bola. Untuk bola yang berada di bawah pinggang, tangan diterbalikkan dan bola disentuh hanya pada jari. Untuk menangkap bola terlalu rendah, satu kaki dikeluarkan ke depan, lalu lutut membengkok dan tangan terbalik. Pemain perlu berupaya menangkap pelbagai hantaran seperti hantaran tinggi, hantaran rendah dan hantaran sisi, sama ada dalam keadaan bergerak atau statik, ya. Tangkap dengan kemas lah ni. Dengan kemas. Okey, tu, ya. 7. Asas kemahiran menangkap. Ya, okey, seterusnya. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ni cikgu kena bacakanlah, ya. Okey, cara menangkap bola. Okey, cara menangkap bola, ya, ada 4, ya. Okey, yang pertama dengan kedua-dua belah tangan, bola arus muka. Okey, yang kedua, kedua belah tangan, bola rendah. Untuk menangkap bola rendah, pemain perlu merendahkan badannya. Dan kedua-dua tangan dihulur untuk menerima bola. Okey, yang ketiga, menangkap bola dengan sebelah tangan. Cara ini hanya dapat dilakukan dalam situasi apabila penerima bola tidak menghadapi tekanan atau gangguan daripada pihak lawan. Okey, seterusnya yang keempat, menangkap bola tinggi. Jika perlu, pemain hendaklah melompat untuk menangkap bola hantaran tinggi. Okey. Kesalahan, ada juga kesalahan. Kesalahan menangkap bola. Okey, kesalahan menangkap bola yang pertama, memegang bola menggunakan jari dan tidak menggunakan tapak tangan. Kenapa? Kalau kita gunakan jari tak kuat. Kena gunakan keseluruhan tapak tangan kita tu, baru kuat. Susah orang nak rebut. Okey, yang kedua, tangan yang dihulurkan ke depan berada terlalu rendah dan tidak pula berada terlalu jauh di belakang. Okey, seterusnya, tidak menggunakan pergelangan tangan, genggaman tidak kemas, tangkapan yang salah dan tidak mengikut situasi permainan. Okey, seterusnya, ya. Memegang bola. Bila kita dah tangkap tu, memegang bola. Okey, memegang bola, ya. Selepas menangkap bola, pemain dibenarkan memegangnya tidak lebih daripada 3 saat. Okey, ini penting. Ya, pegang bola tidak lebih 3 saat sebelum bagi pada kawan lah. Takkan nak bagi pihak lawan, kan. Okey, seterusnya. Kejap. Mana? Okey, dalam masa yang singkat ini, pemain menguasai bola sepenuhnya. Pemain perlu memegang bola dengan kedua-dua belah tangannya, kerana jika sebelah tangan digunakan, kemungkinan bola terlepas dari pegangannya. Apabila bola dirapatkan ke dada, ia dipegang erat oleh jari-jari yang dibuka dan mengarah ke depan. Pegangan yang kukuh ini adalah penting untuk membolehkan pemain melakukan gerakan yang seterusnya. Umumnya, memegang bola hendaklah menggunakan kedua-dua belah tangan dan berkedudukan pada aras dada. Regangan ini hendaklah sekejap mungkin, agar tidak mengganggu pergerakan bola. Okey, tu dia, ya.
kemahiran ni. Okey, bila kamu dapat bola 3 saat je ada sebelum bagi pada kawan kamu ataupun menjaringkan gol. Kalau nak lebih daripada 3 saat, kena bam. Bila kamu dah bam, kamu dah tak boleh dah nak pegang lama. Kena bagi pada kawan kamu. Okey. Okey, seterusnya ya. Okey, dah menangkap bola apa tu. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kemahiran yang seterusnya, iaitu menjaring bola. Okey, menjaring gol lah. Okey, menjaring gol ya. Okey, menjaring gol. Okey, baiklah, untuk kemahiran menjaringkan gol. Okey, sekejap ya. Okey, kemahiran menjaringkan gol. Okey, bola baling ialah sukan yang berkisar tentang menjaringkan gol. Sudah tentu pemain dan penonton akan berasa puas hati dan gembira apabila gol berjaya dihasilkan. Terutama jika hasil gol itu dianggap menarik. Dianggapkan jumlah jumlah gol yang mampu dijaringkan dalam satu permainan bola baling ialah 40 gol. Maka bola baling merupakan permainan yang banyak menghasilkan gol. Okey, baiklah. Okey. Okey, prinsip-prinsip utama. Okey, kita pergi pada ni. Menjaringkan gol ni dia ada beberapa jenis jaringan. Okey, jaringan ada 1, 2, 3 jenis jaringan. Okey. Iaitu jaringan atas kepala. Jaringan atas. Okey, jaringan atas, daripada atas ya. Jaringan dari atas kepala ialah jaringan yang biasa dan mudah dilakukan serta mudah untuk mendapatkan gol. Jaringan ini paling disukai oleh pemain-pemain baru ya. Teknik jaringan dari atas kepala ialah pemain bergerak satu langkah ke depan, pemain meletakkan berat badan pada kaki kiri sambil kaki kanan membengkok. Tangan pemain memegang bola dibengkokkan sedikit dan dibawa ke belakang kepala pada aras bahu. Satu lonjakan dilakukan oleh pemain sambil tangan yang memegang bola diluruskan ke atas kepala dan membalingnya kuat ke arah sasaran. Okey, tu jaringan atas. Seterusnya jaringan bawah. Bawah lengan. Okey, jaringan bawah lengan. Okey, umumnya jaringan ini kurang berkesan untuk menghasilkan gol ya, sebab dia susah. Namun dia boleh dilakukan bila pemain lawan terdiri daripada pemain yang berbadan tinggi. Kadang-kadang pertahanan tinggi kurang memberikan perhatian pada kawalan atau pertahanan rendah ya. Okey, seterusnya ialah jaringan lompat. Ni biasalah ya, jaringan secara melompat. Okey, teknik jaringan lompat adalah hampir sama dengan jaringan dari atas kepala, tapi perkara yang terpenting ialah dalam jaringan lompat ialah pemain perlu bergerak 3 langkah ke depan sebelum membuat jaringan, walaupun ia agak sukar dilakukan ya. Okey, baiklah ya. Okey. Oh, ada lagi, bukan 3 ni je. Okey, ada lagi. Okey, seterusnya ialah jaringan pada aras paha. Jaringan aras paha. Okey, jaringan ini agak berkesan dengan dalam menghasilkan gol, namun ia memerlukan latihan yang lama ya. Okey ya. Aras paha kamu. Okey, seterusnya jaringan sisi. Okey, jaringan sisi. Okey, jaringan sisi ya. Kamu menjaringkan daripada sisi. Okey. Okey, seterusnya jaringan junam atau jaringan jatuh. Junam atau jatuh. Ya, ni biasanya dibuat sambil melompat ya. Melompat dan kemudian dia menjunamkan rejaman bola tu ya. Dia berbahaya dan sukar dilakukan, terutamanya pemain-pemain baru. Jaringan junam dilakukan dalam kawasan balingan percuma ya. Jaringan dari arah kedua-dua tepi kawasan memerlukan pemain membengkokkan badan
supaya dapat membesarkan lagi sudut jaringan. Okey. Seterusnya satu lagi ada. Jaringan penalti. Okey, jaringan penalti ni bila pihak lawan melakukan kesalahan, maka dapat kepada kita. Ya, jaringan penalti dibuat dari garisan 7 meter, ya. 7 meter. Jaringan ini terhad mengikut undang-undang. Ya, iaitu kaki penjaring tidak boleh terkena atau melepasi garisan balingan. Jaringan hendaklah dilakukan dalam masa 3 saat selepas pengadil meniupkan whistle. Okey. Okey, ada lagi 2 jenis lagi. Ya, jaringan lambung. Ya, jaringan lambung digunakan untuk menewaskan penjaga gol yang telah bergerak ke depan golnya umumnya, ya. Penjaga gol dah datang ke depan, jadi kita beri lambung lah supaya dia lemas, tak dapat. Okey, dan seterusnya satu lagi jaringan volley. Okey, jaringan volley ni adalah sama dengan jaringan lompat. Teknik melakukan jaringan volley, jaringan ini dimulakan dengan pemain melompat ke arah bola hantaran. Semasa melompat, pemain tangkap bola dan buat jaringan. Okey, tu. Jadi, menjaringkan gol ni ada berapa jenis jaringan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis. 8 jenis jaringan. Okey, ingat tu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ya. Okey. Ya. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada peraturan asas lah, ya. Peraturan asas. Tak mahu detail lah untuk kali ni, ya. Okey, peraturan asas. Okey, peraturan asas ada 10. Ya, okey, yang cikgu bacakan, ya. Okey, yang pertama, satu pasukan mengandungi 12 pemain. 12 pemain. Semasa permainan, ya, 7 pemain bermain dan 5 simpanan. Okey, penggantian bila-bila masa. Ganti bila-bila masa. Dengan syarat pemain yang di dalam padang telah keluar, baru yang pemain simpanan tu boleh masuk. Okey, seterusnya 2 pengadil. Okey, 2 pengadil dia mengadili permainan. Okey, seterusnya permainan dimulakan dengan satu balingan permulaan oleh pasukan yang memilih untuk membuat permulaan. Balingan dibuat di garisan tengah. Okey. Okey, erti kata mudah nak start tu, start dengan satu balingan. Siapa yang menang undian lah. Okey. Okey, dan seterusnya, okey, seorang pemain dibenarkan menahan, menangkap, membaling, melontar atau memukul bola dengan apa cara pun dengan tangan, lengan, kepala, peha atau lututnya. Kaki tak boleh. Ya, memegang bola untuk selama 3 saat sebelum membuat balingan atau hantaran. Melantunkan bola berterusan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan permainan yang ditetapkan. Okey. Okey. Kebenaran pemain yang seperti cikgu bacakan tadi. Yang dibenarkan. Okey, seterusnya, pemain-pemain kecuali penjaga gol tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan gol. Dilarang masuk kawasan gol. Okey. Kecuali penjaga gol. Okey, baiklah. Okey, apabila penjaga gol keluar kawasan golnya, dia akan dianggap sebagai pemain padang, ya, penjaga gol. Penjaga gol keluar, pemain padang. Dia boleh main lah macam biasa. Tapi siapa nak jaga gol, ya? Okey, seterusnya, jika bola keluar garisan tepi, permainan disambung semula dengan satu balingan ke dalam. Oleh pasukan yang tidak mengeluarkan bola tersebut. Okey, balingan ke dalam, ya, bila out. Okey, seterusnya, semasa balingan percuma, balingan mula atau balingan ke dalam dilakukan.
Pihak lawan hendaklah sekurang-kurangnya 3 meter dari pembaling, ya. Okey, seterusnya satu balingan penalti akan diberikan pada pihak lawan jika seorang pemain itu menghantar bola kepada penjaga golnya yang berada dalam kawasan gol. Tak boleh hantar pada penjaga gol. Okey, seterusnya gol boleh dijaringkan dari mana-mana balingan. Yang ni yang tu, ya, mana-mana kawasan padang boleh jaringkan gol. Okey. Okey, itu je, ya. Okey, seterusnya refleksinya, bola baling merupakan satu permainan padang yang terdapat di Malaysia ini. Mengikut sejarahnya, bola baling berasal dari Eropah. Bola baling boleh dimainkan sama ada di dalam atau luar dewan. Okey, ya. Peralatan yang diperlukan dalam bola baling adalah tidak banyak. Peralatan yang diperlukan ialah padang atau gelanggang, tertutup atau terbuka, sebiji bola baling dan 14 orang pemain, 7 orang sepasukan. 2 orang pengadil diperlukan untuk mengawal permainan. Kemahiran asas yang terdapat dalam bola baling ialah berlari, melompat, hantaran bola, menangkap bola, menggelecek bola dengan tangan, mengadang, menjaring dan menjaga gol. Setiap kemahiran asas ini mempunyai prinsip sains yang diaplikasikan ke dalamnya. Sebagai contoh, dalam kemahiran hantaran bola, prinsip sains yang diaplikasikan ialah sistem tuas, di mana bola sebagai beban dengan sebagai daya dan siku sebagai fulcrum. Dalam kemahiran menangkap bola, prinsip sains yang diaplikasikan ialah hukum Newton pertama, iaitu inersia. Cara penangkapan bola mestilah betul untuk mengurangkan inersia bola bagi mengelakkan kecederaan berlaku. Selain itu, prinsip sains yang diaplikasikan dalam kemahiran menjaring ialah sistem tuas dan daya. Sistem tuas diaplikasikan ketika bola dihayungkan oleh tangan, manakala daya diaplikasikan ketika kaki mengikut lajak yang diperlukan untuk memberikan daya yang kuat. Setiap kemahiran mempunyai prinsip sains yang diaplikasikan supaya kemahiran tersebut dapat dipertingkatkan lagi dan bagi mengelakkan kecederaan berlaku kepada pemain. Okey, itu ya. Itu je. Okey, jadi kamu bersedialah untuk kuis nanti. Kuis nanti pada berapa bulan nanti? Hari Rabu 25 hari bulan 8 2021 pada jam pukul 8 PM malam hingga 8.45 malam. 45 minit saja dibuka untuk kuis tu. Okey, dan kemudian ya, lepas habis kuis tu cikgu akan cari terus pemenangnya. Okey, itu saja videonya dan bersedialah. Selamat berjaya. Okey.